Baik, video kali ini kita akan bercakap pasal sebuah filem klasik tahun 1993. Tajuknya ialah Pemburu Bayang. Filem ini merupakan filem arahan Datuk Yusof Aslam, ayah kepada Samsul Yusof dan juga Syafiq Yusof, dan menampilkan Syahrudin Tambi sebagai pelakon utama di samping Awi dan juga Ella. Okey, sebelum kita bercakap lanjut pasal Pemburu Bayang, kita intro dulu. Pemburu Bayang merupakan filem tahun 1993 macam aku cakap tadi. Ada Awi, ada Ella, ada Syahrudin Tambi. Filem ni mengisahkan tentang watak Syahrudin Tambi, Zamri, kita silap aku, yang baru sahaja keluar daripada penjara, dan kemudiannya dia diburu oleh kisah silam dia, di mana ada geng-geng gangster lakonan Datuk Yusof Aslam ni nak cari dia sebab ada kisah silam, benda yang tak settle. Okey, di satu lagi sisi subplot dia kisah pasal hubungan Awi dan juga Ella. Okey, Awi dan Ella menggunakan nama mereka sendiri. Dalam filem ni berkisar tentang Awi yang berkapal dengan Ella, dan kemudiannya ada orang ketiga dekat tengah dia, dan macam mana dia orang berurusan dengan dunia pancaroba sebagai seorang artis. So connection ni ialah Awi ni ialah adik kepada Zamri. Okey, masalah terbesar filem ni, honestly, secara saya peribadi, menonton filem Pemburu Bayang di tahun 2022 membuatkan aku rasa filem ni ada pro and con. Okey, first kali aku agak rindu dengan style dialog baku macam ni, sebab aku rasa movie macam ni yang menjadikannya ia sebuah persembahan movie. Dia taklah nampak realistik macam kita bercakap sekarang ni kan. Kebanyakan movie semua nak realistik kepada dunia kita. Okey, so semuanya nak gunakan dialek yang kita guna sekarang. Tapi filem-filem 90-an ni mostly semua baku, dan aku suka benda tu. Okey, tapi kalau kita nak bercakap pasal dia punya plot, aku rasa plot dia macam ada something wrong. Aku tak tahulah, mungkin the style of this movie agak outdated. Okey, mungkin pada 1993 movie ni agak relevant. Okey, tapi pada aku watching this movie in 2022, aku rasa movie ni ada something wrong dengan dia punya subplot. Okey, first kali plot dia pasal Zamri, lakonan Syahrudin Tambi, dan Awi, Ella. Dia macam dua cerita ni tak bersambung antara satu sama lain. Aku tak tahu sama ada ianya sengaja dia buat begitu, ataupun cerita Pemburu Bayang ini sendiri berkisar sebenarnya watak utamanya ialah watak lakonan Syahrudin Tambi. Okay, so Ella dengan Awi ni is just a subplot. So aku tak tahu sama ada Datuk Yusof Aslam ni ceritakan pasal watak Syahrudin Tambi, dan dia orang adakan plot Ella dengan Awi ni just sekadar untuk letakkan rencah romantic komedi dekat dalam filem ni, which means that plot Awi dengan Ella tu is not important at all, sebab tidak memberi apa-apa kaitan langsung kepada plot Syahrudin Tambi ni. So it's like watching two stories, okay, dalam satu movie. So benda tu agak kurang lah bagi aku, sebab aku rasa aku perlukan more background story tentang Syahrudin Tambi tu sendiri. So kalau kata filem ni pasal watak Syahrudin Tambi, so sepatutnya watak Zamri itu lebih diceritakan dengan lebih lanjut, bukannya just berselang-seli dengan kisah Awi dan Ella tu, yang pada aku kita tak mahu pun. Okey, sebab filem ni adalah filem action. Okey, hubungan ataupun lakonan antara Syahrudin Tambi dengan watak jahat lakonan Yusof Aslam tu memang powerful dah. Tapi bila Awi dengan Ella masuk, tapi watak dia orang ni tidak ada connection pun dalam penceritaan tunggak filem ni. So benda tu agak disappointed lah, sebab kita nak tengok juga macam mana those two stories bergabung, tapi benda tu tak ada kaitan langsung. So what's the point of telling a story tentang pergelutan dalam dunia seni? Okay, macam mana Awi tu nak di offer record lain oleh penerbit-penerbit muzik lain. Dia nak adalah macam tu kan, kisah tahun 90-an. Adalah watak wanita lakonan Raja Azura yang masuk, lepas tu skandal lah apa semua. Benda ni macam tak berkaitan langsung, dan ianya dilebih-lebihkan dan terlalu balance antara kisah utama dengan kisah Awi ni.
Kalau sikit tu aku boleh accept lah. Tapi bila filem ni macam terlalu banyak fokus antara dua ni, tapi dia tak memberatkan kisah Zamri itu sendiri dan kisah background story tentang apa yang dia buat. So benda tu agak mendukacitakan lah. Dan aku agak kurang gemar dengan style filem ni. Walaupun aku respect tentang usaha filem ni di tahun 1993. Sebab aku rasa filem action pada ketika tu pun agak kurang. Dan aku rasa Pemburu Bayang adalah sebuah filem yang cuba untuk jadi sesuatu yang baik pada ketika itu. Honestly, bagi aku yang menonton filem ni pada tahun 2022, okay, rating aku filem ni ialah 1.5 bintang. 1.5 bintang. Filem ni okay. First kali bila siapa tonton filem ni, kalau nak tonton, boleh tonton dekat Siar, okay, ataupun dekat mana-mana platform yang sah. First kali ia mengambil memori lah, sebab kita tengok pelakon Syahrudin Tambi yang sekarang ni selalunya akan jadi pelakon-pelakon yang sampingan sahaja. So dalam filem ni Syahrudin Tambi pegang watak utama. Dan Yatuk Yusof Aslam ketika era muda dia kan, dia berlakon watak jahat. So benda tu adalah sesuatu yang kita tidak pernah tengok sekarang. Okay, so kalau siapa yang nak menggamit memori, yes, go and watch Pemburu Bayang. Tapi untuk mendapatkan feel yang best, okay, feel yang memuaskan, aku rasa Pemburu Bayang tidak memberikan apa yang penonton-penonton sekarang nak. Ianya mungkin relevan sebagai sebuah filem yang kekal malas segar pada zaman dia dan sekarang, tapi ianya mungkin macam outdated lah dari segi style of the story. Mungkin ada penonton-penonton yang macam kurang lah dengan penceritaan yang macam ni. Namun itulah penceritaan filem era tu, era 1990-an, era Bara, era Maria Mariana and so on. Okay, dan kita dapat tengok lah macam mana warisan ataupun sebelum Syafiq Yusof, sebelum Samsul Yusof tu, sebelum Samsul Yusof, ini ialah karya bapak dia orang. Okay, so aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan Pemburu Bayang. Aku tonton filem ni dekat Siar. Okay, aku langgan saja-saja sebab Siar pun dah ada app sekarang ni, so boleh langgan. Walaupun banyak interface dia agak kurang, tapi tak apa. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.